Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dilalati ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia, kerana masih memberi rezeki agar kita bertemu lagi di kuliah yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan amalan kita dan meninggikan darjah kita, amin ya rabbal alamin. Baik, kita malam ni kita akan bincang mengenai sejarah azan, insya-Allah. Kita akan bincang mengenai sejarah azan, kerana kita masih bincang sama-sama tentang berlakuan yang berlaku atau yang jadi di tahun pertama hijrah. Hari ini kita akan cerita tentang azan, kerana ibadah azan sebelum solat, iaitu memanggil orang Islam datang kepada masjid untuk melaksanakan solat, perkara itu terjadi di tahun pertama Hijriyah. Dan azan dan iqamat. Azan dan iqamat ini khususiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak ada di umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, umat-umat yang lain, tidak ada ibadah azan dan iqamah macam umat Islam. Jadi azan dan iqamah ini hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga ada bahagian ulama pendapat mereka kata macam tu juga rukuk dan solat jemaah juga membukakan salat dengan takbir. Perkara ni khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Islam. Kerana para anbiya dahulu dan umat mereka, jika mereka salat mereka tidak ada rukuk, tidak ada berjemaah, juga tidak membukakan salat mereka dengan takbir. Di perkara ni khas untuk umat Islam, satu khususiyah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan dan iqamah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun pertama hijrah. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat 5 fardu di Makkah sebelum hijrah dan sebelum disyariatkan azan dan iqamah? Ulama berkata, kana an-nas innama yajtami'una lis-salah litahina mawaqituha. Sebelum azan dan iqamah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah dengan sahabat mereka berkumpul di tempat salah sebelum masuknya waktu salah, menunggu salah. Tidak ada satu cara yang memanggil mereka untuk salah. Tidak ada cara memanggil mereka, bahkan mereka datang sebelum masuknya waktu salah, tunggu. Yakni sebelum masuk waktu salah, mereka akan dengan setengah jam, 1 jam macam tu, mereka dah ada berkumpul di sisi Rasulullah SAW, tunggu waktu salat masuk. Itu keadaan mereka setiap hari. Tidak ada panggilan, juga tidak ada siapa-siapa yang memanggil mereka untuk salat. Subhanallah.
walaupun tidak ada azan, tidak ada iqamat, tidak ada panggilan pun, tidak ada siapa-siapa panggil mereka untuk salat, tapi mereka sebelum masuk waktu salat dah ada di masjid, dah ada dekat Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat 5 fardu. Subhanallah, di zaman sekarang remaja-remaja, pemuda umat Islam di zaman sekarang, walaupun dah ada azan pun dengan mikrofon, dengan suara yang tinggi sehingga rumah sampai suara tu, tapi ada yang tidak menjawab kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, di tahun pertama Hijriyah, setelah mereka hijrah kepada Al-Madinah, Imam Ibn Hajar, beliau berkata, setelah itu Rasulullah, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sebelum disyariatkan azan, Sayyidina Bilal, jika masuknya waktu salat sahaja, beliau akan memanggil umat Islam, muslimin dan sahabat Nabi SAW yang boleh dikira kerana mereka tidak ramai, akan memanggil mereka dengan lafaz as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah ini sebagai azan, sebelum azan disyariatkan. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, yani marilah berkumpul untuk salat, marilah berkumpul untuk salat. Lepas tu Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat Nabi SAW, dengan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah SAW mesyuarat dengan sahabat. Rasulullah tanya mereka, apa pendapat kalian tentang panggilan yang khas untuk salat? Nabi SAW sekarang dia nak lantikkan satu cara khas untuk umat Islam. Mereka boleh memanggil muslimin yang lain untuk masuk datang kepada salat. Maka ada bahagian sahabat yang bagi syadangan, dia kata, ya Rasulullah, letakkanlah bandera, atau kita tinggikan bandera, kalau orang Islam semua nampaknya, mereka boleh tahu sekarang waktu salat kalau mereka melihat. Tapi Nabi SAW tidak sangat suka pendapat dia. Dia kata ada pendapat lain. Jadi ada sahabat lain, dia kata, ya Rasulullah, kita guna buk. Buk itu yang dibesar, puntuknya besar, mereka tiup, badannya dikeluar bunyi. Itu orang Yahudi guna untuk salah mereka. Nabi SAW kata, aku tak suka, sebab itu Yahudi punya. Lepas tu ada sahabat lain, dia kata, baik ya Rasulullah, kita guna nakus. Nakus itu panggilan orang Nasrani untuk salah mereka. Cara mereka memanggil untuk salah, iaitu satu kayu kecil dibukul atas kayu yang besar. Nabi SAW tidak suka juga, dia kata, ini cara Nasrani. Kita nak cara khas untuk kita umat Islam. Lepas tu ada sahabat lain, dia kata, ya Rasulullah, baik, kita menyalakan api. Kita membukakan api, bakar api. Jika sahabat semua nampak api dah dibuka, boleh tahu itu tanda masuknya waktu salat. Nabi SAW tak suka, dia kata, itu majusi punya. Subhanallah. Selepas itu terjadinya mimpi Sayyidina Abdullah bin Zaid. Sayyidina Abdullah bin Zaid. Lepas tu Rasulullah dengan sahabat semua, mereka pulang, pendapat mereka tidak tetap kepada sesuatu, yakni untuk memanggil mereka untuk salah. La ilaha illallah.
Abdullah bin Zaid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, di satu hari aku di dalam keadaan di antara bangun dan tidur, antara sedar dan tidur, di tengah, dalam keadaan yang tengah, antara tidur dan sedar. Dan kalau bukan aku risau orang mendustakan saya akan kata itu dalam keadaan sedar. Yani maknanya yang dia melihat terlalu terang dan sangat hakikat. Abdullah bin Zaid. Apa yang dia melihat, apa yang dia dengar, dia kata, aku melihat seorang lelaki yang memakai baju hijau. Dan di tangannya naqus, iaitu kayu yang orang Nasrani guna untuk memanggil orang mereka untuk solat. Untuk ibadah mereka. Maka Abdullah bin Zaid ini, beliau berkata, wahai hamba Allah, bolehkah kamu menjualkan naqus ini untuk saya? Dia kata, boleh je, tapi kamu nak gunanya untuk apa? Ini semua macam, dia kata, dalam keadaan macam mimpi, tapi aku lebih rasa itu dalam keadaan sedar. Cuba bukan sedar 100%. Ini Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi SAW. Dia kata, kamu nak gunanya untuk apa? Dia kata, saya nak bawanya kepada Rasulullah. Kita nak gunanya untuk panggilan solah orang Islam. Lepas tu lelaki tu yang memakai hijau, yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid, dia kata, adakah kamu ingin aku menunjukkan kamu perkara yang lebih baik daripada naqus ini? Dia kata, baguslah, ajarlah saya. Apa perkara tu yang lebih baik darinya? Dia kata, kalau masuknya waktu salah kamu, wahai orang Islam, baca sahaja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'ala salah, Hayya 'ala salah, Hayya 'ala al-falah, Hayya 'ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dia kata, baca ini untuk memanggil orang dan memberitahu masuknya waktu salat. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Zaid, dia kata, lepas tu lelaki tu yang memakai hijau, dia hilang sekejap. Lepas tu dia balik datang kepada aku. Dia kata, apabila kamu hendak atau dah ingin bangun untuk solat, yakni ingin mendirikan solat, nak bangun solat, yakni dah nak bangun melakukan solat, bacalah, dia ajar dia iqamat. Tadi dia ajar dia azan. Lepas ni dia ajar dia iqamat. Dia kata, bacalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'ala salah, Hayya 'ala al-falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Lepas tu, Abdullah bin Zaid, beliau berkata, lepas aku sedar, bangun, tak sabar dari pagi-pagi aku pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata dia datang terus sebelum subuh, ada riwayat kata dia datang waktu subuh terus. Waktu salat subuh. Dia kata, ya Rasulullah, aku semalam mimpi. Tapi kalau aku ingin mengatakan perkara tu bukan mimpi, maka aku tak tipu. Perkara tu macam betul. Aku macam nampak depan mata aku. Bukan mimpi. Jadi perkara tu aku melihatnya waktu aku sebelum tidur. Masih dalam keadaan antara tidur dan sedar. Rasulullah kata, kamu melihat apa? Nanti dia cerita. Apa yang lelaki itu ajar dia. Ajar dia azan dan iqamah. Maka Nabi SAW terus bersabda, innaha la ru'ya haq, insyaAllah ta'ala. Sesungguhnya mimpi ini adalah mimpi yang benar.
Jadi mimpi ini dia bukan sentiasa daripada syaitan. Apa yang kita mimpi ini bukan semuanya dari syaitan, dan mimpi ini kadang-kadang membawa berita yang benar juga berita yang bermanfaat. Maka tidak boleh kita menganggap yakni mimpi itu perkara yang sentiasa dia tipu atau sentiasa tidak ada apa-apa makna. Mimpi itu kadang-kadang dia ada nilainya dan dia ada maknanya. Dia membawa makna yang bagus. Maka Nabi SAW mengambil mimpi itu dan menggunakannya untuk mensyariatkan azan dan iqamah. Dan Rasulullah SAW terus menyuruh Sayyidina Abdullah bin Zaid, dia kata, bangun, ajarlah Bilal agar dia membaca azan untuk salat subuh terus di waktu itu. Kerana Bilal lah suaranya yang lebih tinggi dan lebih merdu daripada suara kamu. Maka Abdullah bin Zaid bangun sebelah Bilal. Sayyidina Bilal yang baca azan pertama. Abdullah bin Zaid yang mimpi. Tapi yang baca azan Sayyidina Bilal bin Rabah. Abdullah bin Zaid dibaca azan, Bilal ikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia dengar dia. Lepas tu apa dia kata? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia kata 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga habis azan. Maka Bilal, oleh itu ulama berkata Sayyidina Bilal radhiyallahu an, Bilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Sebab itu di zaman sekarang orang yang baca azan di surau di masjid, mereka panggil mereka Bilal. Bilal tu sebenarnya nama sahabat yang membaca azan, yang tugasnya membaca azan di masjid Rasulullah SAW dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan yang pertama di dalam Islam waktu salat subuh. Azan yang pertama waktu di dalam Islam adalah waktu salat subuh. Ketika Sayyidina Bilal membaca azan, jadi sahabat yang tinggal dekat-dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar panggilan Bilal, mereka pun terkejut kali pertama, apa yang Bilal ni panggil? Panggilan pun yang bagus dan baru, tak pernah dengar itu. Jadi mereka semua datang kepada salat sebab dia kata hayya 'alas salat. Hayya yakni hayya, makna hayya yakni jom kepada salat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab lepas mendengar azan, beliau keluar dengan segera dengan kelam kabut, tak pakai bajunya dengan sempurna, dia menarik bajunya belakang dia dengan memakai, dia pergi terus kepada masjid Rasulullah SAW. Lepas tu dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku semalam mimpi juga sama azan ini. Yani Rasulullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab mimpi seperti Abdullah bin Zaid. Ada orang datang di dalam mimpinya, ajar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab agar membaca azan dan iqamah sebelum salat. Maka Nabi SAW kata, lillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata ini adalah mimpi yang benar. Dan ini adalah sejarah azan ketika disyariatkan di dalam Islam. Jadi lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar azan daripada Abdullah bin Zaid, turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala memastikan perkara itu. Jadi bukan mimpi sahaja yang mensyariatkan azan, bahkan kerana Rasulullah setuju, maka kerana bersetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkara tu dah jadi takrir. Takrir itu yakni Rasulullah setuju dan tetapkan, terima. Apa-apa yang dicadangkan oleh sahabat atau oleh orang Islam, lelaki, perempuan, Arab, bukan Arab, dan Rasulullah setuju dengan perkara tu terus jadi agama. Bukan oleh kerana dibawa oleh si fulan itu atau ini, tidak. Bahkan kerana Rasulullah tetapkan dan Rasulullah terimakannya. Wahakadha. لأنه يجوز أن يكون
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan yang pertama di dalam Islam adalah azan salat subuh. Tapi azan dan iqamah ini dia adalah khas untuk salat 5 fardu sahaja. Yakni kita di dalam Islam ada banyak solat lain juga, lain 5 fardu. Ada solat hari raya, ada solat istisqa, ada solat khusuf, ada solat tarawih. Banyak solat yang lain yang disunnahkan untuk kita melakukannya dalam keadaan berjemaah. Tetapi tidak disunnahkan, tidak disyariatkan kita baca azan dan iqamah. Oleh itu, azan dan iqamah ni khas untuk solat 5 fardu sahaja. Baik, solat hari raya sunnah solat jemaah. Solat istisqa sunnah solat jemaah. Solat tarawih sunnah solat jemaah. Bagaimana panggilannya? Bagaimana cara memanggil orang Islam datang untuk melakukannya? Caranya dengan menyatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Yani marilah berkumpul untuk solat. Marilah berkumpul untuk salah. Itu cara memanggil kepada umat Islam untuk datang untuk melakukan salah sunnah lain 5 fardu. Di azan salah subuh, sunnah kita menambahkan satu ayat, iaitu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum ini ditambah oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, beliau orang yang pertama yang mula menyebutkan as-salatu khairum minan naum. Dia sebutkannya dari dirinya. Tidak diajar oleh Rasulullah, tetapi lepas Rasulullah mendengarnya, Rasulullah suka dan setuju. Dia kata, baik, ini kita boleh letakkannya waktu azan subuh sahaja. Jadi, as-salatu khairum minan naum, kita boleh sebutnya waktu azan salat subuh, salat fajar sahaja. Salat-salat yang lain, azannya tidak ada as-salatu khairum minan naum. Kenapa Bilal tambahkan as-salat khairum minan naum? Apa cerita atau sejarah ayat ini? Bila Bilal menambahkannya? Di satu hari, waktu salat subuh, adat Sayyidina Bilal, kalau membaca azan, sebelum membaca azan, atau selepas membaca azan, sebelum membaca azan Sayyidina Bilal, dia biasa Rasulullah SAW dah ada di masjid. Rasulullah dah bangun. Sebab biasa Rasulullah bangun qiyamul lail sebelum subuh. Cuma di hari itu, Nabi SAW terlalu penat kerana terlalu banyak melakukan kerja di malam semalam. Maka di hari itu Rasulullah SAW tidur sampai masuknya waktu subuh. Sayyidina Bilal biasanya kalau kata Allahu Akbar, dia nampak Rasulullah dah bangun dari rumahnya. Tapi hari itu Sayyidina Bilal baca Allahu Akbar, nampak Rasulullah tak bergerak. Syahadu an la ilaha illallah, Rasulullah tak bangun. Syahadu hayya ala salah, Rasulullah tak bangun. Hayya ala falah. Akhirnya dia kata, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Waktu tu Rasulullah bangun dan Nabi SAW suka dan aqarraha, takrirkan. Nabi SAW setuju dan terima bertambahan itu daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sebab itu di dalam zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, orang yang membaca Bilal, Bilal yang membaca azan, selepas habis membaca azan, setelah habis membaca azan, dia akan datang kepada rumah Khalifah Islam waktu itu, rumah pemimpin. Dan dia akan memanggil pemimpin dengan panggilan khas. Hayya ala salah, hayya ala salah. Ini lain daripada azan.
Ini lain daripada azan. Dia akan panggil panggilan khas dengan hayya 'alas salah kepada di depan pintu rumah pemimpin. Sebab di zaman dahulu pemimpin Islam salat 5 fardu di masjid bersama rakyat. Khalifah Islam, dia imam. Dia yang salat imam dengan orang Islam. Kenapa mereka buat begitu? Kerana Sayyidina Bilal radhiyallahu an buat perkara itu dengan Nabi SAW. Lepas habis baca azan, kalau Nabi tak keluar dari rumah lagi, dia akan datang kepada pintu rumah Rasulullah. Dia kata, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Yani dia panggil Nabi SAW untuk keluar kepada salah. Ketika Sayyidina Rasulullah SAW di dalam keadaan sakit yang terakhir sebelum wafat, Sayyidina Bilal datang lepas habis baca azan. Waktu tu salat subuh. Dia kata, lepas habis baca azan, dia datang depan pintu rumah Rasulullah. Dia kata, as-salah yarhamukallah. Salah, semoga Allah merahmatimu. Salah, semoga Allah merahmatimu. Yani ya Rasulullah. Dia panggil Nabi SAW. Maka Nabi SAW dengar suara Bilal. Dan Rasulullah SAW jawab kepada Bilal. Dan Rasulullah memberitahu kepada Bilal, Mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar salat imam dengan orang. Kerana Rasulullah terlalu berat badannya dan terlalu sakit. Dan di hari itu Rasulullah akan meninggal. Dah tidak mampu, sehingga tidak mampu berdiri kerana Rasulullah SAW sakit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sunnah bagi seorang Bilal yang membaca azan. Sunnah bagi seorang Bilal yang kerjanya di surau atau masjid baca azan, dia melakukan tarjih. Apa tarjih itu? Atau tarjih? Iaitu sebelum dia, setelah dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di waktu ni, sebelum dia membaca syahadah, Asyhadu an la ilaha illallah, sunnah baginya membaca Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali dan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali dengan suara yang rendah di dalam hatinya. Yakni lepas baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sunnah baca Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah dia membaca syahadah dengan suara yang tinggi kepada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi terlebih dahulu baca dua syahadah tu dengan suara yang rendah. Bagaimana kita, dari mana kita dapatkan perkara ni? Nabi SAW yang mengajar perkara ini kepada satu sahabat yang namanya Abu Mahdhurah. Ada satu sahabat namanya Abu Mahdhurah. Dia juga antara Bilal yang dilantikkan oleh Nabi SAW di Makkatul Mukarramah. Aywa. Bagaimana, apa cerita Abu Mahdhurah ini? Nabi SAW ajar dia. Dalam Sahih Muslim, Abu Mahdhurah dia kata, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarlah saya sunnah azan. Yani dia tak pandai baca azan. Maka Nabi SAW suap atau mengusap. Dia mengusap dapan kepalanya. Dia mengusap dapan kepala Abu Mahdhurah. Kemudian itu maknanya Rasulullah memberi keberkatan. Rasulullah memberi keberkatan dan ada hikmah. Rasulullah meletak atas di depan kepalanya kerana di kat sana tembak otak, tembak pemikiran. Seolah-olah Nabi SAW baca zikir dan doa agar pemikirannya menjadi pemikiran yang baik. Sebab Abu Mahdhurah ni pun sebelum ni dia ada masalah. Sebelum ni ada masalah, kita akan cerita lepas ni. Nabi SAW lepas mengusap atas kepalanya, Nabi SAW katalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kata, Nabi SAW kata kepadanya, kemudian sebut Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, takhfidhu biha sautak. Kurangkan suara kamu dengannya, summa tarfa. Kemudian kamu tinggikanlah suara kamu dengan syahadah untuk yang lain-lain. Jadi ini sunnah yang
ramai Bilal meninggalkannya mungkin kerana tidak tahu. Maka ini sunnah. Seorang Bilal dia kena tarjih, yakni baca syahadah terlebih dahulu dengan suara yang rendah. Baik, apa cerita Abu Mahdhurah ni? Abu Mahdhurah radhiyallahu an, setelah Rasulullah SAW membukakan kota Makkah dan Nabi SAW pergi kepada Ghazwah Hunain, berang Hunain. Setelah Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW di dalam satu lorong di kawasan Hunain, Nabi SAW pulang daripada Hunain. Di tengah jalan masuknya waktu salah, maka Nabi SAW suruh Bilal baca azan untuk kita nak solat. Ketika Sayyidina Bilal membaca azan, Abu Mahdhurah ni dengan beberapa orang daripada Quraisy mengejek. Mereka mengejek Bilal. Bilal baca Allahu Akbar dengan suaranya yang sangat merdu dan tinggi. Tapi Abu Mahdhurah dan yang lain-lain, mereka ejek-ejek. Allahu Akbar, dengan mereka ejek-ejek Sayyidina Bilal. Maka Nabi SAW di waktu itu, dialah yang menang, dia yang kuat dan dia yang berkuasa di waktu itu. Lepas Nabi SAW dengar suara mereka mengejek Sayyidina Bilal, Nabi SAW hantar satu sahabat, dia kata, bawa mereka kepada sini. Lepas sahabat itu bawa mereka di depan Nabi SAW, Nabi SAW dia kata, siapa yang suaranya tinggi tadi? Aku dengar suaranya. Ejek Bilal waktu baca azan. Yang lain-lain semua mereka buat isyarat kepada Abu Mahdhurah. Ini yang lagi tinggi suaranya mengejek Bilal. Maka Nabi SAW kata, okey, kamu semua pergi. Yang lain-lain semua pergi. Kamu duduk di sini depan aku. Abu Mahdhurah. Waktu tu dia mengejek Bilal. Lepas Rasulullah dia kata, lepas Rasulullah tahankan saya, yang lain dia lepaskan. Dia kata, bangun sekarang, baca azan, aku nak dengar kau. Di waktu tu, Abu Mahdhurah dia menceritakan, dia kata, waktu dia menyuruh saya bangun baca azan, tidak ada sesiapa di atas muka bumi yang aku lebih membenci darinya. Yang paling dibenci Rasulullah. Tapi dia kata, terpaksa. Sebab aku di waktu tu tak ada pilihan. Saya kena ikut arahannya. Sebab tak boleh lawan. Dia kata, aku bangun, baca azan. Dan aku paling benci arahannya dan dirinya. Yakni dia benci Rasulullah SAW. Abu Mahdhurah. Tapi dia kata, selepas aku bangun dan ikut arahannya membaca azan, dan dia kata, yakni dia rasa bangga lepas itulah. Dia kata bangun, baca azan. Tapi dia tak pandai waktu tu. Dia kata, ajarlah saya, aku tak tahu. Macam mana baca azan? Dia kata, okey, aku akan ajar kau baca ikut saya. Rasulullah kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Rasulullah kata, baca dengan suara yang tadi. Suara yang merdu, yang tinggi. Abu Mahdhurah ikut. Yakni Rasulullah yang talqinkan dia. Rasulullah yang ajar dia terus dan dia ikut ajaran Nabi SAW. فَأَلْقَى عَلَيَّ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ SAW. Selepas habis membaca azan, dia kata, Abu Mahdhurah, lepas habis selesai baca azan, Rasulullah memberi kepada saya satu kain yang tempat simpanan duit di zaman dahulu, penuh dengan perak. Yang macam duit, dibagi duit perak kepada Abu Mahdhurah. Kemudian Rasulullah SAW letak tangannya atas kepalanya dan Rasulullah SAW lalukan tangannya dari kepala terus kepada mukanya dan kepada dadanya. Setelah Rasulullah mengusap kepala dan mukanya Abu Mahdhurah tu dan dadanya sampai perutnya, Abu Mahdhurah berkata, ini sahabat Nabi SAW. Dia sendiri menceritakan perkara ni. Nabi SAW baca doa, dia kata, semoga Allah memberkati kamu, semoga Allah meletak keberkatan atas engkau. Dia kata setelah itu, hilangnya rasa benci kepada Rasulullah SAW. Bahkan segala atau semua perasaan benci kepada Nabi SAW waktu itu
berubah dan tukar menjadi cinta dan sayang kepadanya. Di waktu itu, aku yang minta izin dari Rasulullah agar Rasulullah melantikkan saya sebagai Bilal untuk Makkah, untuk haram. Maka Nabi SAW mengizinkannya dan Rasulullah menghantar, memberi arahan kepada Khalifah Rasulullah di Makkah, suruh dia lantikkanlah Abu Mahdura, dia yang baca azan setiap salah 5 fardhu. Subhanallah. Hakadha, begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Antara perkara yang penting kita perlu belajarnya iaitu sebelum membaca, setelah habis baca azan, haruslah kita membaca doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, iaitu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sebelum itu baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila habisnya membaca azan, maka hendaklah kamu membaca salawat atasku, kemudian membaca doa tersebut. Maka sunnah kita selepas habis azan, sunnah setelah habis membaca azan, kita baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca doa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa itu setelah azan, maka wajiblah baginya aku memberi syafaat di hari kiamat. Wajib baginya aku memberi syafaat di hari kiamat. Maka keuntungan dan kelebihan yang begitu besar dan hebat apabila kita istiqamah setiap kali mendengar azan, ikut bacaan azan dan kita baca doa selepas habis azan. Ganjarannya kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga antara perkara yang ditegur oleh ulama selalu iaitu bercakap di waktu azan. Ulama kata makruh. Makruh ketika Bilal membaca azan kita bercakap atau mendengar apa-apa atau hal. Sebab itu ulama berkata, kalau mula Bilal membaca azan, kita sunnah diam dan senyap dan ikut bacaan azan walaupun kita sedang membaca Al-Quran. Walaupun kita sedang membaca Al-Quran, kita kena berhenti bacaan Quran, dengar azan dan ikut bacaannya. Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia adalah muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Bilal dan dia yang tugasnya membaca azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal radhiyallahu an tidak mampu duduk di Madinah lagi. Dia terlalu sedih kerana kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu an bermusafir dan berhijrah kepada negara Syam, duduk di sana. Setelah beliau, Sayyidina Bilal, duduk beberapa masa di negara Syam, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu tidur. Dia mimpi Rasulullah berkata kepadanya dalam mimpi, wahai Bilal, jafautana wa kharajta min jiwarina faqsid ila ziyaratina. Engkau telah terbalin daripada kami. Engkau telah jauh daripada kami, wahai Bilal. Dan kau telah keluar daripada Madinah kami. Maka datanglah ziarah kami. Dalam riwayat lain, Nabi SAW dia kata, ma hadhil jafwatu ya Bilal. Kenapakah begitu kamu jauh, wahai Bilal? Yani kenapa jauh sampai sana? Datang. Sebab itu siapa-siapa yang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah rasa dan kenal kepadanya. Rasulullah kenal kepada semua yang datang salam dan ziarah kepadanya. Maka Sayyidina Bilal tidak mampu tahan setelah dapat mimpi itu, tidak mampu tahan duduk lagi di Syam. Dia terus siapkan barangnya dan dia musafir kepada Al-Madinah.
Setelah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai kepada Al-Madinah, beliau terus pergi menuju kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis dan beliau meletakkan bibi dan mukanya kepada tanah kubur dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kerinduan yang begitu tinggi dan dahsyat yang ada di dalam hati Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Bilal datang kepada Al-Madinah, semua sahabat Rasulullah rasa gembira dengan kedatangannya. Mereka sebab Sayyidina Bilal ada banyak kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat yang lama orang Islam, yang pertama sekali antara sahabat yang awal-awal masuk kepada Islam. Maka sahabat yang besar minta Sayyidina Bilal, "Jom, kerana kamu datang Madinah, bangun baca azan." Sayyidina Bilal dia kata, "Aku tak mampu. Aku baca azan untuk Rasulullah sahaja." Datang Sayyidina Umar, minta darinya, "Bilal, bangun baca azan." Dia kata, "Aku tak mampu. Aku baca azan untuk Rasulullah sahaja." Suruh siapa-siapa yang lain baca azan. Akhirnya mereka kata, kita ada cara yang kita akan buatkan Bilal baca azan. Kita akan minta Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah SAW, yang minta darinya. Dan dia tahu bagaimana Al-Hasan dan Al-Husain sangat rapat daripada hati Rasulullah. Tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husain, mereka masih budak. Datang kepada Bilal, mereka kata, "Wahai pakcik, bacalah azan untuk kami seperti mana kamu pernah membaca azan untuk atuk kami." Maka Sayyidina Bilal di waktu itu dia menangis dan dia peluk Hasan wa Husain. Dia kata, "Aku boleh menolak permintaan semua, tapi permintaan kamu tidak mampu. Kerana aku tahu bagaimana Rasulullah sayang kepada kamu dua-dua ini, wahai Hasan dan Husain." Lepas tu Sayyidina Bilal bangun. Dia naik atas timbak yang baca azan itu. Sayyidina Bilal mula membaca azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Sebelum Sayyidina Bilal membaca azan, semua lelaki, perempuan, budak-budak kecil keluar daripada rumah mereka. Ada yang naik atas rumah. Semua mereka ingin melihat kepada Bilal dan mendengar suaranya, kerana lama mereka tidak mendengar suaranya. Dan suara Sayyidina Bilal membawa kenangan yang begitu tinggi dan membawa mereka sangat bayang-bayang Nabi SAW depan mereka. Sebab kalau mereka dengar suara ni, terus selepas habis suara ni keluar Rasulullah dari rumahnya. Tapi Rasulullah dah wafat waktu tu. Maka selepas Bilal baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang ada di dalam masjid Rasulullah menangis. Lepas baca yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang dekat daripada masjid, yang jauh, semua yang dengar suara Sayyidina Bilal menangis sangat. Lelaki, perempuan, yang dalam rumah, yang di masjid, yang di jalan, semua mereka menangis kerana mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada bahagian orang keluar dari rumahnya, dia kata, "Adakah Rasulullah dihidupkan balik?" Yakni suara ni kita dengarnya kalau nampak diri Rasulullah depan kita. Suara ni lama dah hilang dari kita. Suara ni biasanya yakni sangat melikat dengan diri Rasulullah. Suara Bilal. Sampai ada bahagian orang difikir Rasulullah dah dibangkit balik. Dah hidupkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, waktu itu Sayyidina Bilal sendiri tidak mampu tahan daripada menangis dan sedih, dan dia terus turun tak mampu habiskan azan. Suaranya dah tak ada, hilang suaranya terus di waktu itu menangis. Orang yang meriwayatkan hadis ini berkatakan tidak pernah ahli Madinah menangis dan merasa sedih dari mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal seperti mana di hari kedatangan Bilal dan membaca azan di Al-Madinatul Munawwarah. Mereka kata menangis ahli Madinah, kesedihan dan kerinduan yang berlaku di suasana dan cuaca dan di jalan lorong ahli Madinah semua begitu dahsyat dan luar biasa, sama seperti hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka kata selepas wafatnya Nabi SAW dan menangisnya dan sedihnya ahli Madinah dan orang Islam semua, hari yang kedua yang sama seperti hari wafat Nabi SAW, hari Bilal datang kepada Madinah dan membaca azan. Kerana semua sahabat dan ahli Islam mereka mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat
kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita antara hamba Allah yang mulia, yang saleh, yang istiqamah, sentiasa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.